Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan dari Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisi Brunei, Kampung Sungai Akar. Awal dalam Bicara Sukan minggu ini, kita akan membawakan pendekatan yang menarik di mana akan kita ikuti perkembangan mengenai dengan satu sukan yang berlangsung, ya, di mana seperti lazimnya Bicara Sukan ini minggu ini akan membawakan pendekatan menarik mengenai perkembangan sukan lumba perahu, khususnya pencapaian Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, ringkasnya PKBAR, pada tahun 2025 dan hala 7 tahun 2026. Ya, dan bersama saya pada kali ini ialah Yang Mulia Awang Irwan Rino bin Nordin, Jawatan Kuasa Takbir Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum, Awang Irwan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat? Alhamdulillah sihat. Ya. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kita untuk kita membicarakan sukan yang tidak kurang hebat di negara kita. Kalau dulu dikenali sebagai Berjanuari atau regata. Ya, sepatutnya kita kekalkan, ya. Ya. Jadi Awang Irwan. Ya, saya. Kalau kita melihat kembali tahun 2025, ya, secara keseluruhan, bagaimana Awang Irwan menilai prestasi dan pencapaian Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Brunei Darussalam sepanjang tahun tersebut? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita ni melihatlah 2025 tu penyertaan bagi pasukan lumba perahu di negara Brunei Darussalam ini yang di bawah gabungan, ya, Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan, kita banyak menghantar wakil ke luar negara. Kalau Zamri, kalau kita ni melihat pencapaian tersebut, ada beberapa yang kata ni kawasan atau tempat yang kata ni menyertainya, boleh kata ni membanggakan. Dan kalau kata ni melihat memang Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sentiasa menyokong mana-mana pasukan di negara Brunei Darussalam inilah. Dan kalau kata ni melihat barangkali salah satu daripadanya pencapaian kita sentiasa memberikan sokongan, ya, dan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kita tidak menghalang sebetulnya menghantar wakil ke mana-mana jemputan acara lumba perahu di luar negara. Dan Awang Irwan, ya, pada awal tahun 2025, ya, apakah fokus atau keutamaan utama PKBAR dan sejauh mana sasaran-sasaran tersebut berjaya dilaksanakan? Kita sebetulnya 2025 itu memang mentarget satu acara jemputan, ya, iaitu acara Sarawak Regata, memang berlangsung setiap tahun di Sarawak Regata itu. Jadi sebenarnya kita sudah tentunya Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sentiasa menyokong, dan sebetulnya pasukan-pasukan ini sudah awal bersiap sedia, Zamri, ya. Kalau kita ni lihat ada beberapa buah pasukan yang bergabung di bawah kawalan Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sebetulnya telah pun merancang seawal tahun 2025 itu untuk kata ni mentarget bila mulai latihan, ya, bila jangkanya untuknya kata ni mengatur segala latihan-latihan kayuhan seperti jarak dekat, jarak jauh dan sebagainya mengikut kategori yang dipertandingkan. Jadi target sasaran tu oleh persatuan memang kita ni memberi sokonganlah kepada penyertaan mana-mana pasukan di negara Brunei Darussalam ini. Ya. Jadi Awang Irwan, ya, salah satu kejohanan yang menonjol pada tahun 2025 ialah kejohanan Regata Lingga, ya, yang berlangsung di Seri Aman, Sarawak, Malaysia pada bulan Disember yang lepas, ya. Yang mana pasukan Brunei berjaya meraih 14 piala. Ya, betul. Dari segi penganjuran ini, boleh Awang Irwan jelaskan tentang lokasi dan juga tempoh kejohanan serta sambutan penyertaan pasukan-pasukan yang mengambil bahagian? Lokasi perlumbaan acara itu dinamakan acara Regata Lingga, bertempat di Kota Seri Aman, Kuching, Sarawak, ya. Jadi sebetulnya pada perlumbaan tersebut di mana pasukan dari negara Brunei Darussalam, salah sebuahnya yang di bawah kawalan Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Brunei Darussalam, telah pun satu-satunya pasukan yang antar ialah pasukan borak NTB Brunei Darussalam, ya. Jadi perlumbaan tersebut telah diadakan di Sungai Lingga pada 12 hingga 14 Disember, ya, 3 hari diadakan acara Regata Lingga di Seri Aman, Sarawak, Malaysia. Jadi kita menghantar kejohanan Regata Lingga buat
kali kedua kalau tidak silap saya. Jadi di sana perlombaannya banyak cabaran-cabaran yang kata ni harus ditempuhi oleh pasukan negara Brunei Darussalam, iaitu pasukan Borak NTB ni tadi, dan alhamdulillah kita merasa kalau kita dapat katakan ni Zamri, ada satu kebaikan perlumbaan Regatta Lingga ini kerana tidak dibenarkan pasukan-pasukan tidak dibenarkan membawa pemain-pemain import. Ini advantage kepada pasukan kita kerana pasukan-pasukan tempatan daripada Sarawak, kawasan zon negeri Sarawak tidak membawa pekayu-pekayu import. Kalau kita melihat memang Sarawak mana-mana pasukan memang saya kira pasukan yang datang ke Sungai Lingga selama 3 hari itu mendatangkan pasukan yang kata ni pasukan-pasukan tempatan yang berasal dari kampung masing-masing. Begitu juga daripada pasukan kita dari negara Brunei Darussalam ya. Jadi pasukan yang menyertai itu bukan calang-calang Zamri ya. Seperti mana yang dapat kita saksikan pasukan landas, landas daripada Sungai Alor Mukah. Kasihnya warisan kalau dapat kita saksikan pada ketika ini, saingan hebat pasukan kita dalam acara 20 pekayuh Maikori Rapat ketika ini dengan pasukan landas ya bersaing hebat, dan di sebelah kirinya ialah pasukan Seri Datai SP28 ya. Jadi banyak ya pasukan-pasukan tempatan menyertai acara Regatta Lingga, dan akhirnya acara 20 pekayuh ini berpihak kepada pasukan kita menduduki tempat pertama, dan ini Zamri adalah jarak sejauh 4 kilometer. 4 kilometer ya, dapat kita saksikan ketika ini. Bayangkan 4 kilometer berkayuh macam itu. Ini dia pasukan kita ya di plate nombor 78, meninggalkan 2 pasukan gargasi di belakangnya, itu pasukan Seri Datai SP28 dan pasukan landas Kasihnya Warisan ya. Ini dia pasukan kita menyertai acara 20 pekayuh ni, dan perahu yang digunakan ialah perahu 30 ni Zamri. Ya. Ya, seolah-olah kita ingin juga mengulas langsung mengenai dengan acara ini ya. Ada jarak dan juga image yang ditunjukkan itu memang kalau boleh kita katakan terlalu jauh. Ya. Boleh ya? Jarak satu perahu ya? Ya. Jarak satu perahu. Ya. Ini dia acara jarak 4 kilometer ni Zamri. Saya kira sebanyak dalam 18 ke 19 buah pasukan menyertai acara tersebut ya. Bukan jadi calang-calang latihan, bukan calang-calang latihan dan seperti mana yang saya katakan tadi, menjadi kebanggaan kita ni acara lumba tu acara regatta yang berlangsung pada 2025 di Kota Seri Aman. Pasukan-pasukan tidak dibenarkan membawa pemain import ya. Jadi di luar kawasan di luar kawasan daripada kampung mereka masing-masing. Ini advantage kepada pasukan kita lah ya. Ya. Jadi Abang Irwan ya, bagaimana Abang Irwan melihat kejohanan Regatta Lingga ini dalam konteks keseluruhan pencapaian PKBAR, dan apa kejayaan yang diperoleh daripada penyertaan tersebut? Seperti yang kita ketahui 14 piala, apakah kejayaan-kejayaan? Kalau dapat saya ceritakan 3 hari berturut-turut acara Regatta Lingga ni penontonnya. Suku saja? Sukunya sipir-sipirnya lumba pertama pada hari pertama di peringkat saringan A, kita sudah mula menunjukkan taring kita bagi acara jarak dekat ya. Jarak dekat itu lumba damit yang kata ni sudah menunjukkan lumba awal pagi, saya kira pukul 8.30 pagi acara 10 pekayuh kita sudah menunjukkan taring kita ni, di mana pasukan kita menduduki tempat kedua, dan acara kedua kita ni menduduki tempat pertama. Acara ketiga kita ni mendapati tempat kedua lagi. Jadi kalau dilihat perlumbaan tu memang pasukan kita hanya berbekalkan seramai 26 orang pekayuh saja kalau tidak silap saya. Tetapi acara tersebut yang kata ni main top up. Acara 10 pekayuh, kemudian singgah ke darat, isi 5, lumba 15 jalan. Tunggu di tambingnya kata ni 5 orang, untuk pekayuh 20 isi 5 orang, tadi 15 masuk 5, 20 jalan. Jadi saya melihat keadaannya satu cabaran kepada pasukan kita, tetapi dapat
sejarah kita kerana ketahanan pasukan kita ni. Alang-alang sudah kita ni berada di sana. Betul. Apapun akan dilalui, apapun diberikan, jalan saja. Jalan saja. Jadi 3 hari itu tidak akan berubah orang-orangnya. Orang itu je orang yang sama. Berbanding dengan pasukan-pasukan tempatan lah. Kalau lomba 10, ini orangnya 20, ini orangnya. Tapi berbanding ke tani, boleh dikatakan tenaga Power Rangers lah masa tu. Kesian lalahnya tadi lalah. Apa je orang kita sekarang ni? Sandi. Sandi. Jadi Wairawan ya, sebelum berlepas ke Lingga, tentunya persiapan rapi dibuat ya. Dan dari segi latihan fizikal serta persediaan mental, bagaimana Pak Kebar memastikan pasukan-pasukan Brunei ini benar-benar bersedia untuk menghadapi persaingan? Belum lagi mengetahui yang akan digunakan balik-balik tu. Betul. Bagaimana? Kita sebenarnya Pak Kibar sentiasa bekerjasama dengan pasukan-pasukan, terutama sekali pengurus-pengurus pasukan dan juga jurulatih pasukannya. Artinya dalam beberapa orang komiti Persatuan Lomba Pro Kebangsaan Brunei ini, khususnya Pak Kibar, kita kata ni apa namanya tu istilahnya berdamping. Berdamping, bukan berdamping wahai si Mambang ni, tapi ini berdamping dengan pengurus-pengurus pasukan dan jurulatih pasukan menerima menerima laporan pasukan ini macam mana latihannya, apa perkembangannya sini, apa persiapan latihan di air, latihan di darat. Jadi pasukan kita sebetulnya setiap tahun 2024, 2025 sebenarnya sudah menjalankan latihan. Kata ni boleh dikatakan latihan ala kadar saja dulu, tetapi ini adalah kata ni untuk meringankan keadaan kepada atlet pekayuh-pekayuh kata ni tadi, supaya kata ni jangan kekapungan besokkan berlomba baru tak berkakai mencari pengayuh. Tapi kita sudah sebetulnya siap sedia, makanya tadi soalan ini tadi Persatuan Lomba Pro Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sentiasa seringkali kata ni menerima maklumat ataupun laporan daripada komiti pasukan-pasukan yang ada seperti pasukan Laila Chatria, pasukan Juang, pasukan Tabuan Sungai Bunga, pasukan daripada Mukim Tamoy, daripada salah satu daripadanya lagi daerah Tutong. Jadi di sana tu kita telah pun memantau daerah Tutong, daripada Persatuan Lomba Pro ada yang memantau dan menjaga. Jadi laporan tu kita terima. Kita ni terima apa perkembangan di dalam latihan. Jadi ini dapat kata ni nilai pertimbangkan jika sekiranya ada kejohanan-kejohanan tu, dari sinilah kita ni menghantar pasukan-pasukan kita di luar negara, dan kita juga hendakkan kata ni memilih. Jadi kalau dapat 4, kalau dapat 2, kalau dapat 3 pasukan dihantar dalam satu negara. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi tahan nafas dulu, relax dulu, kita ni masa panjang. Jadi baiklah, kita sebelum meneruskan perbincangan, kita berehat seketika dengan sama-sama menyaksikan sorotan kejohanan Regata Lingga 2025 melibatkan pasukan negara Brunei Darussalam. Kita ikuti bersama. Jadi alhamdulillah di atas permukaan air yang agak tenang pada ketika ini, dan hanya tinggal beberapa meter saja lagi mereka akan menuju ke tanjung yang terakhir ini, dan di sinilah kita akan dapat melihat pecutan padu yang diperagakan oleh pengkayuh-pengkayuh yang didatangkan khas dari negara Brunei Darussalam ini.
menggunakan pet nomor 78 Burak TV. Gaus malam ini terus meluncur laju ke hadapan, seakan-akan tidak sia-sia. Mereka datang dari negara Brunei Darussalam ini untuk sama-sama menggelorakan Regata Liga 2025 ini di atas tiket pasukan jemputan. Kini berada di kedudukan yang pertama. Itu nanti kita saksikan aksi-aksi pekayuh-pekayuh kita ya dalam menghadapi kejohanan lingga di Seri Aman tersebut ya. Dan ada juga yang bertanya apa bezanya perlombaan regata dan juga percubaan yang di depan ada pengemudi kata. Kalau kata ni di Brunei ni menggunakan perahu bagong ada kepala bagongnya katanya. Dan kalau tadi melihat tadi perahu di negeri Sarawak ni jurang menggunakan perahu bidar. Jadi ada di depan. Ada di depan. Tapi yang di depan itu namanya pencarok tu. Pencarok. Dan di belakang adalah meluruskan perahu kena gelar pengemudi ataupun jurumudi. Kalau tadi lihat tadi tu memang pasukan-pasukan itu boleh dikatakan pasukan gergasi bumi kenyalang saja tu seperti mana yang ternama tadi itu pasukan landas kasihnya warisan ya, pasukan Todak Berjaya, Putri Kelipah Tujuh ya. Dan keunikan kalau boleh saya cakap sedikit Zamri ya, ada 3 acara 15 pekayuh penonton ya, 15 pekayuh dan 20 pekayuh dan 25 pekayuh ni ya, ada di sana digalarnya dibuatkannya acara Battle of Titan. Oh, Titan. Jadi di sini ni maksudnya penonton ia indah payah semasa acara lumba tu 15 pekayuh, 20 pekayuh dan 25 pekayuh tu indah lagi ada peringkat saringan tetapi terus dibuatnya karena yang dijemputnya di sana tu juara atas juara. Jadi macam pasukan landas juara 15 pekayuh, Seri Datai SP28 juara 15 pekayuh daripada zon-zon negeri Sarawak itu dikumpulkannya. Jadi pasukan Brunei, pasukan berperahu kebangsaan yang menghantar pasukan Borak NTB ini tadi salah satu termasuk dalam kategori juara Titan itu tadi juara atas juara. Dan alhamdulillah kalau saya dapat ingat waktu tu saya sendiri mengulas bagi acara 20 pekayuh, pasukan kita di tempat yang ke-8. Dalam jarak 4 kilometer. Dan di sinilah cabaran pertama sudah lapas, artinya jurang melepaskan lumba 20 pekayuh itu kita jarak jauh. Cabaran apabila jarak yang begitu jauh 4 km ni bayangkan sebuah demi sebuah mereka tinggalkan dan apabila menghampiri Tanjung Lingga, mematah Tanjung Lingga, satu kejutan kepada pasukan-pasukan yang lain, pasukan yang di tempat pertama, kedua, ketiga, keempat tu pasukan kita dapat menguyung istilahnya. Berapa jauh di tempat yang ke-8 tetapi alhamdulillah dengan ada kekuatan tenaga yang kata ni pengalaman daripada 20 pekayuh tadi akhirnya daripada nombor 8 tadi kita menjuarai acara Titan tersebut. Ya betul. Bayangkan. Nasib baik tidak ada pengemudi atau pencarok kalender jurang pun tanya. Jadi Irwan ya, setiap kejayaan tentu datang bersama dengan ruang untuk penambahbaikan di sepanjang tahun 2025. Apakah kekuatan utama Pekebar dan pada masa yang sama aspek apa yang Awang Irwan rasakan masih perlu dibaiki? Betulnya Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Pakibaran ini sentiasa memberi kerjasama dan sokongan kepada pasukan-pasukan lumba perahu di negara Brunei Darussalam yang di bawah bergabung dengan pasukan Persatuan Pakibaran ya. Jadi kalau kita melihat kadang-kadang kata ni terpaksa juanya kata ni turun padang, campur tangan dari dalam pengurusan walaupun jurang-jurang ini tadi mempunyai pengurus ataupun tim-tim pengurusan seperti pengurus timbalan, pengurus jurulatih di mana persatuan seringkali macam apa masalah pasukan di sini dari segi sini saja kata ni hanya kata ni melayan kerana tersebut karena satu keistimewaan disebabkan tadi pasukan-pasukan yang ada ni Zamri sebetulnya ia di bawah gabungan, di bawah kawalan Persatuan Lumba Perahu dan kemanapun mereka menyertai acara lumba perahu sebetulnya memang ya hendaklah melalui persatuan dulu dan
atas perbincangan tim-tim yang ada tu melalui pengurus-pengurus dan timbalan pengurus-pengurus masing-masing, kita akan hadapkan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya minta nasihat daripada Jabatan Belia dan Sukan. Jadi memang juga alhamdulillah setakat ini, sejauh ini apa yang kita saksikan ataupun lihatnya kata ni, memang Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam seringkalinya kata ni memberikan kerjasama bagi acara Lumba Parau ini, kerana memberikan ruang dan peluang kepada pekayu-pekayu tempatan kita menyertai dan yang kata ni merasai acara di luar negara tu. Ini acara yang berlangsung tu Parau Bidar, dan sebelum-sebelumnya International Dragon Boat Sarawak Regatta dan juga International Sabah, International Lawas, ya, ada acara 2025 menggunakan perahu naga, ya, perahu naga. Jadi ini satu cabaran tadi sebagai penutup tirai 2025, 14 biji piala lah yang kita dapat bawa balik, ya. Jadi melangkah ke tahun 2026 tanpa mendedahkan terlalu banyak perincian, ya. Apakah pendekatan umum atau hala tuju yang Pekebat ingin ambil berdasarkan pengalaman dan pencapaian tahun 2025? Jadi kalau kita ni lihat pencapaian 2025, ia adalah menjadi ikon ataupun contoh, ya, kepada pasukan yang berjaya ni tadi ialah yang kita wakilkan pasukan Borak NTB Darussalam, ya. Artinya pasukan Borak National Team Brunei Darussalam. Jadi di sini kalau kita ni lihat, ia boleh menjadi ikon ataupun menjadi contoh apa punca kejayaan sebetulnya sehingga berjaya membawa balik 14 biji piala, ya. Jadi sebetulnya kita bukan menyingkirkan pasukan-pasukan yang lain, tetapi ini adalah yang kata ni peluang juga kepada pasukan ini untuk merasai kemampuan dengan segi berbekalkan latihan ke lingga tu tadi. Kita sebenarnya cuba-cuba 2025 tu buat kali kedua menghantar pasukan Borak NTB itu tadi apa kesudahannya setelah berbulan-bulan menjalankan latihan dan setelah mengikuti acara di Sabah, acara di Lawas dan juga di Kuching Sarawak, ya. Jadi acara lingga itu adalah sebagainya kata ni terdahan, kata ni boleh dikatakan sebagai latihan mereka itu dan menjadi contoh kepada pasukan-pasukan lain. Jadi sasaran di sini, target utama kita 2026 sudah tentunya kita melahirkan lagi atlet ataupun pekayuh daripada pasukan masing-masing supaya lebih giat lagi menjalankan latihan. Kerana apa yang saya katakan tadi, esok kan berlumba baru akan mencari pengayuhan, ini susah sedikit ni, Zamri. Kita harapkan akan ada suatu masa nanti pingat emas sukan si dari acara Regatta, insyaAllah. Ya. Betul. Jadi Irwan, ya, sebagai penutup, apakah harapan Abang Irwan terhadap Pekebar pada tahun 2026 dan mesej Irwan kepada atlet, jurulatih dan penyokong yang sentiasa berada di belakang sukan perahu negara ini? Ya, terima kasih Zamri. Sebetulnya Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama kepada pekayuh-pekayuh tempatan kita di mana-mana saja, ya. Jadi harapan kita teruskan latihan dan adakan, ya, saya penuh berharap juga sebagai mewakili jawatan kuasa Lumba Perahu Kebangsaan ini akan sentiasa pengurus-pengurus dan tim pengurusan akan sentiasa mendampingi pekayuh-pekayuhnya, memberikan nasihat, hikmat untuk mencapai lebih baik lagi. Ini kalau boleh diadakan, ya, pasukan masing-masing mengadakan motivasi kepada pasukannya supaya pasukan masing-masing akan terus giat, jangan ditunggu latihan baru akan menjalankan latihannya. Jadi kita tadi sudah tahu acara setiap tahun itu ada yang kan katani target, ada kan katani hantar dan ada yang katani aga. Jadi kami penuh berharap kepada pasukan pengurus-pengurus, jurulatih dan juga timnya masing-masing supaya mengadakan satu jeraya wara untuk yang kata ni memotivasi untuk mengangkat semangat pekayuh-pekayuhnya. Kita faham Zamri, kerana pekayuh ni bukannya senang tetapi lelah. Tetapi apa yang kita harapkan juga sepanjang tahun ini untuk persiapannya hendaklah mengatur jadual langkah baik supaya yang kata ni supaya hilang rasa boring di dalam latihan, kerana berlatih lama itu adalah lebih baiklah. Jadi itu harapan kita dari mewakili Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, teruskan usaha pekayuh-pekayuh tempatan demi untuk mengangkat sukan tradisi lumba perahu ini ke luar negara. Itulah yang kita harapkan, ya. Ya, terima kasih Awak Imran, ya. Jadi Bella Uda, nampaknya kita sudah pun ke penghujung rancangan ini dan itulah yang sempat kita kongsikan dalam perbincangan
Bersama dengan tetamu kita minggu ini iaitu Yang Mulia Awak Irwan Rino bin Nordin, Jawatankuasa Takbir Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Pekebar, yang telah bersama kita untuk berkongsi informasi tentang perkembangan sukan lumba perahu di negara Brunei Darussalam, khususnya pencapaian Pekebar pada tahun 2025 dan hala 7 tahun 2026. Hingga bertemu lagi dalam episod akan datang dengan tetamu dan topik yang lain pula. Akhir kata, Assalamualaikum, salam hormat, tingkatkan semangat sukan bis kita, majukanlah sukan untuk negara dan jumpa lagi.